Hai, okey, hari ni saya nak share something dengan you all berkaitan dengan perkara yang anda boleh buat untuk dapatkan repeat sales ataupun repeat customer. So macam mana you nak jaga atau you nak handle customer renewal kita yang sebelum-sebelum ni. Contohlah kalau macam kata tahun lepas, tahun ni diorang dah buat insurans dengan awak, so tahun depan you nak customer tu datang balik dengan awak macam mana. Ataupun tahun lepas dia dah renew insurans dengan awak, tahun ni kita nak panggil dia balik untuk renew insurans dengan kita. So macam mana? So macam mana kita nak jaga diorang ni semua supaya customer ni tak lari ke tempat lain. Okey, yang pertama sekali you all kena tahu, respon dengan customer tu dengan pantas. Sebab kalau you tak respon dengan customer tu pantas, so customer ni dia akan rasa macam lambat lah, leceh lah dengan dia ni, tak reply message aku pun tak reply message aku pun lambat. So dia ni nak ketak kes aku kan. Kadang-kadang customer ni banyak bermain dalam fikiran. Kadang-kadang diorang rasa macam kita ni macam nak tak nak je layan diorang. Jadi dekat situ korang boleh control semua orang supaya dengan cara kita respon customer tu cepat, diorang akan rasa macam dihargai. Means customer tu dia akan rasa macam okey lah, effort dia ni bagus, dia banyak reply message aku dengan cepat, tak ada lewe-lewe. So kalau awak bagi dia untuk awak bagi dia respon lambat, dia sempat lagi untuk searching pergi ke tempat lain. Kebiasaannya akan jadi macam tu. Okey, yang kedua, kita kena gunakan bahasa yang tidak terlalu formal ataupun lebih kita dikenali sebagai lebih mesra. So kadang-kadang kita kalau gunakan perkataan yang terlalu formal sangat pun, kadang-kadang customer ni macam dia tahu kita macam menggunakan copywriting. So benda tu orang tak berapa nak minat, tak gemar. Tapi kalau kita buat dia macam bukan macam kawan-kawan, macam orang kata kita rapat dengan dia, so dia akan rasa sentuhan tu. Maknanya orang ni lebih mudah mesra dengan perkataan yang orang kata lebih santai. Tapi santai-santai pun janganlah sampai kita menggunakan bahasa kau nak buat insurans tak dengan aku. Kalau dengan kawan-kawan tu mungkin reasonable lah, tapi kalau dengan orang luar yang kita tak kenal, takkan kita nak gunakan bahasa tu. Jadi mungkin kita boleh cakap dengan dia orang, cik, boleh tak saya nak tahu cik insurans kat mana sebelum ni, cik buat dekat mana, cik nak ada insurans saya, boleh tak ada masalah. Sebab macam Cik B pun ada buat insurans untuk Zurich Takaful, Liberty Insurance, so kalau kata tahun lepas cik buat insurans Liberty, boleh buat dengan Cik B, tak ada masalah. Contoh macam tu. So orang akan lebih rasa seronok macam tu berkomunikasi dengan kita, mesra. So tak adalah kita macam terlampau formal sangat. Ya cik, nak buat insurans, boleh cik, tak ada masalah. Boleh saya tahu tak? Macam, so orang tak berapa nak minat sebenarnya, tak gemar benda-benda macam tu. Okey, yang ketiga, kita bantu diorang ni untuk buat decision. Sebab kadang-kadang diorang ni macam susah tau nak buat keputusan. Tak apalah saya tanya mak saya dulu, tak apalah saya tanya husband saya dulu, tak apalah saya tanya isteri saya dulu, okey tak apalah saya tengok dulu, tak apalah nantilah dulu, saya pun rasa macam tak guna lagi kereta ni. Contoh macam tu. So banyak sangat yang sebenarnya bermain dalam otak diorang. Banyak sangat. Nak buat keputusan tu susah. Padahal insurans ni orang kata wajib untuk buat insurans. Betul tak? Kalau you nak bawa kereta, you mesti kena ada insurans Rotek. Tapi kenapa dia masih lagi terfikir-fikir? So dekat situ you kena pastikan, you kena make sure yang diorang ni buat decision tu tepat. Maknanya macam contoh awak bagi insurans Zurich Takaful, cik, yang ni ada Islamic tau. So kalau kata anything happen pada cik, breakdown pun ada cover sebanyak 150 km. So dekat sini pun cik sebenarnya bukan apa, harga pun dia reasonable. Sebab bila kata cik cukup je hujung tahun, bila mana syarikat Takaful ni dia ada lebihan duit ataupun dia syarikat dia menguntungkan, jadi dia akan dapat, cik akan dapat hibah, cik akan dapat hadiah dekat situ. So awak boleh cerita macam-macam tau sebenarnya. So awak tak boleh macam bagi dia rasa macam tak confident. Dia tak confident tu yang dia tak buat keputusan untuk beli dengan you, tapi dia akan buat keputusan untuk beli dengan orang lain. Sebab orang lain mungkin boleh buat dia lagi confident sebenarnya. Okey, yang keempat, terus berhubung dengan customer selepas berurusan. Maksudnya awak bagi quotation harga dekat customer kan. Awak dah type message dengan customer, awak dah message dia, tiba-tiba dia diam, sunyi, sepi kan. So why not you cuba tanya dia balik.
Okay, you call dia tanya, okay ke harga tu? Ataupun ada benda yang nak ubah ke? Ataupun kalau you nak removekan windscreen ni pun boleh juga, tak ada masalah. Cikgu boleh kirakan balik harga yang baru. So, benda tu awak kena tanya dia balik supaya dia boleh buat keputusan terus. Dan dia tak teragak-agak untuk buat keputusan. So, you kena terus berhubung dengan customer. You kena tanya dia. Ataupun you kena WhatsApp balik semula. Okay ke dengan harga tu? Reasonable ke tak? Ataupun ada nak buat perubahan ke? Ataupun PA nak remove ke? Ataupun windscreen nak remove ke? Ataupun nak tambah ke? Windscreen, anything happen kalau berlaku ni. So, benda tu awak kena tahu. So, 4 perkara ni, okay, you kena maintain, jaga. InsyaAllah you punya renewal case tu akan datang setiap tahun. Tapi kalau 4 benda ni you tak monitor, benda ni yang akan ada problem. Sebab apa? Insurance Rotec ni dia come out dengan servis. Bukan kita jual produk sangat, tapi kita more kepada servis. Kalau customer tu tengok servis kita ni bagus, servis kita ni okay, bermakna dia akan repeat dengan kita every year. Tapi kalau mana servis kita ni tak bagus, so dia tak akan repeat dengan kita. Dia akan pergi kat tempat lain. Okay? So dia tak macam insurance life. Insurance life ni maybe dia akan konsisten dengan kita. Nak tak nak, you okay ke, you tak okay ke, selepas tahun 2 dia akan konsisten dengan kita. Sebab dia kena bayar benda tu every month, every year. Setiap tahun konsisten dan dia bukan boleh pilih-pilih pun. Kejap aku nak loncat dengan ejen ni, kejap aku nak loncat dengan ejen ni. So kalau macam ejen insurance untuk Rotec kenderaan ni, you kena faham, diorang boleh loncat, diorang boleh pilih, diorang boleh decide dekat insurans mana yang diorang nak pergi. Kadang-kadang diorang nak insurans Liberty, kadang-kadang diorang nak insurans Kunia, kadang-kadang you nak insurans Etika. So benda tu kita kena jaga. Kalau kita pandai advice dekat customer, insya-Allah dia tak akan pergi ke tempat lain. So itu saja yang Cik B boleh share dengan you all. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua orang. Dan apa-apa boleh info balik dekat Cik B. Terima kasih. Roger. Bye.